kepalanya berbau, mata dia bertukar kuning dan dia tak mau makan langsung. Bila dia makan dia rasa takut, dia takut gatal. Lepas tu saya pun dah putus harapan lah. Saya mencuba berbagai-bagai ubat tapi tidak ada yang mendatangkan kebaikan pada kulitnya. Saya berjumpa dengan doktor pakar pun keadaannya yang sama. Lepas tu saya bertanya dengan Puan Jamilah bagaimana untuk mengatasinya sebab dia punya sakit gatal dia tu, sakit kulit dia bertambah teruk. Lepas tu Puan Jamilah suruhkan tambahkan dos SNE jadi menjadi 3 biji satu hari. Saya pun mencubanya. Bila dia makan dos SNE 3 biji, suhu badan dia terus naik meningkat ke 40. Saya bertanya lagi dengan Puan Jamilah, macam mana ni? Dia tak boleh. Dia kalau makan 3 biji je dia akan naik ke suhu badannya akan naik ke 40. Lepas tu dia kata makan 2 biji sahaja. Lepas tu saya mau cuba juga. Dia ada beritahu engsel teh tu kan. Lepas tu saya cuba mandikan dia dengan engsel teh. Dah tu saya mengambil kapsul SNE, sapukan pada yang kulitnya yang merekah. Alhamdulillah keadaannya berangsur pulih. Gatalnya pun berkurangan. Jadi dengan sendirinya saya teruskanlah makan SNE sampai sekarang. Saya bagi dia makan 2 biji selama setahun. Alhamdulillah hari ke hari sekarang penyakitnya bertambah baik dan dia bertambah sihat. Nah sekarang dia tidak merendah diri. Dah tu dia masa pergi sekolah, keadaannya dia mudah menerima ilmu lah, menerima pelajaran. Dan dia sekarang tak takut makan. Apa yang dibagi dia semua makan. Dia tak takut gatal lagi. Keadaannya sekarang sepenuhnya dah sihat, dah baik. Berapa peratus tambah baik kalau berbanding dengan dulu? Dengan dulu ni sekarang ni dah 95%. 95% juga. Oh. Terima kasih SNE. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Abdul Rahman. Saya datang dari jauh daripada Muar, Johor. Saya nak berkongsi pengalaman di mana anak saya Nur Izzati sekarang umur 9 tahun pernah menderita sakit leukemia. Saya ada 4 orang anak. Yang ini adalah yang bongsu lah. Sekarang umur dia 9 tahun, belajar di darjah 3. So kejadian ni berlaku ketika dia masih tadika pada 2007 dahulu. Okey. Di hujung tadika, maksudnya di hujung tahun 2007 tu, tiba-tiba dia dapat simptom kerap demam, pucat dan sendi-sendi dia rasa lemah. Sedangkan sebelum ni dia satu orang kanak-kanak yang aktif. Ya, aktif dari segi pelajaran dan dari segi fizikal lah. Jadi apabila dia demam berulang kali, saya tak bawa pergi hospital. Saya bawa pergi ke klinik swasta. Bawa klinik yang pertama, balik rumah 3-4 hari demam balik. Begitu jugalah 3 kali saya bawa ke klinik swasta, demam dia berulang sekadar sementara je. Jadi satu hari saya tengok anak saya ni makin lama makin pucat. Pucat yang amat sangatlah. Jadi saya risau, saya pun bawa pergi ke hospital. Sampai di hospital, doktor terus sukat dia punya suku 39, maknanya demam. Dan dia kata dia nak ambil blood sample, ujian darah. Apabila selepas 2 jam dapat saja ujian darah, dia terus kata dia, okay nurse, prepare untuk bersuat. Saya tanya kenapa? Dia kata dia punya sel darah merah rendah, sel darah putih dia terlalu tinggi. So saya pun tak kata apa, saya masuk, ikutlah. Bila masuk ward, saya pelik pasal anak saya tak dimasukkan ward ramai-ramai. Dia masuk ward isolation, bilik asingan. Saya tanya kenapa masuk ward macam ni? Kenapa tak masuk ward ramai-ramai? Baru dia cakap, okey. Dia kata, encik punya anak ni simptom, dia kata, darah putih tinggi, darah merah rendah, ada 3 kemungkinan. Yang pertama dia kata kemungkinan jangkitan virus. Yang kedua dia kata kemungkinan som-som kita tak berfungsi dengan baik, di mana som-som ni adalah yang mengeluarkan sel-sel darah kita. Dan yang ketiga dia kata, dia kena cakap juga dia kata, yang ketiga dia kata kemungkinan kanser.
Jadi bayangkan hati ayah mana yang tak luruh bila dia cakap itu. Okey. Seminggu dia buat keputusan darah sampai. Dan dia panggil dengan isteri saya, dia beritahu, okey cik, seperti yang kami jangkakan, anak cik adalah pengidap kanser. So bayangkan tuan-tuan, bila dapat berita macam itu, saya tanya apa rawatan untuk anak saya? Dia kata dia kena kemo lah, kata dia. Saya kata okey macam inilah doktor, boleh tak saya bawa keluar anak saya ni untuk rawatan lain? Dia kata encik sayang anak tak, kata dia. Saya kata semestinya lah. Dia tanya saya nak bawa ke mana? Saya kata saya ada panel doktor. Dia kata untuk makluman cik, sakit kanser darah ni dalam Malaysia tak ramai dia punya pakar dia. Kebanyakannya berada di hospital kerajaan. Selebihnya di hospital swasta yang ternama lah. Dengan kos yang dia kata puluh ribu, bukan puluh ribu, hampir 100 ribu kata. Jadi apa salahnya encik kekiran kerajaan pergi ke hospital kerajaan. So saya ikut pendapat doktor, saya pergi ke Hospital Sultan Ismail Johor Bahru, berjumpa dengan pangkal onkologi Dr. Zulaiha. Di sana buat satu lagi ujian untuk memastikan jenis, ya. Pasal apa kanser darah ni dia tak panggil tahap, dia panggil jenis. Jadi bila buat ujian di sana, dia dapat keputusan mengatakan anak saya ni mengidap jenis ALL, acute lymphoblastic leukemia. Dia mana jenis ni lah yang kerap kanak-kanak mengidap lah. So mulai daripada start itu bermulalah proses kemo. Ya, proses kemo saya dengan isteri berkampung di hospital Johor Bahru, berulang muar JB untuk menghabiskan 3 protokol. Dan pada awal 2008 saya timbul dugaan lagi kuat lagi lah. Dia dimasuk ke ICU lah. Pasal tak stable. Selepas kemo tu, selepas masuk ICU tu, kawan baik saya lah yang memperkenalkan saya dengan produk SNE ni. Bila dia beritahu produk ni, saya blur. Sebab apa? Doktor dah cakap, you nak ikut rawatan saya, jangan campur dengan ubat lain. Sebab kanser ni, dia kena ikut protokol dia, baik protokol. Dia ada 3 protokol. Tapi saya rasa, yalah, saya nak cuba yang tu. Walaupun tak tanpa kebenaran dia, saya cuba. Walaupun anak saya ni dalam kemo, mana dalam rawatan, tapi semasa dalam rawatan tu dia punya blood count dia ataupun sel darah dia tak stabil. Maknanya darah merah, darah kuning, darah putih tak stabil. Kejap turun, kejap naik. Demam pun ada. Tapi bila saya mula makan produk SNE ni, dia memanglah bila kanser ni memang dia bukan cepat dia punya tu dia makan masa lah. Hampir setahun baru kita nampak demam dia makin berkurangan. Dia punya kiraan sel darah putih, darah merah, darah kuning bertambah baik. Ya, bertambah baik. Jadi saya kata, wah, satu keajaiban kan. Selepas hampir setahun setengah, nampak dia punya kesan memang baguslah. Kanser ni senang je, kanser darah ni senang je. Kalau misalnya kata dia kiraan darah dia, mana 3 darah ni kalau stabil, mana itu okey lah. Tapi kalau putih tu naik, itu ada something wrong, masih tak stabil. Tapi anak saya makan sehari 2 biji. Ya, sehari 2 biji. Kita amalkan tanpa pengetahuan doktor, tanpa beritahu pun nurse-nurse yang rapat. Sebab kami dalam ward ni, kami mencari badik. Baik doktornya, baik nurse. Kalau ada apa-apa je, saya akan refer. Ya, tapi tanpa pengetahuan doktor, saya selangkan dengan makan SE. Dan alhamdulillah, pada bulan 12, 2009, tamatnya rawatan anak saya, selepas cukup 3 protokol, kami terpaksa pergi ke HKL untuk mengambil sekali lagi last dia punya blood sample untuk memastikan sama ada sel kanser darah ni masih ada lagi tidak. Dan alhamdulillah, syukur alhamdulillah, tuan-tuan ya, pada seminggu selepas saya buat pemeriksaan anak saya di KL, saya dapat result dia bahawa 3% kanser blast, maknanya hanya 3% saja yang ada. 3% ni memang saya dah tanya, doktor, kenapa tak 100%? Tak, dia kata, walaupun manusia normal pun mesti ada 3%, 2 ke 3% sel kanser dalam badan kita. Sama ada dia aktif atau tak aktif. Ya, tapi anak saya alhamdulillah berada hanya 2 atau 3% saja baki yang tinggal. Bermakna dia dah pulih sepenuh-penuhnya. Alhamdulillah, dengan amalan SNE ini, kandungan gula dalam darah dia terkawal. Yang paling penting satu, saya nak beritahu, selepas habis saja rawatan anak saya ni, tak ada ubat lagi dah.
Dan untuk makluman tuan-tuan, 10 bulan dia tidak ke sekolah. Doktor tak benarkan sekali dia ke sekolah sebab apa? Takut dia bercampur dengan orang, dia mudah dijangkiti. Tapi alhamdulillah, dia punya bila dia balik ke sekolah pada saya rasa bulan 2008 dia tak sekolah. Bulan 10 dia start sekolah, 2 bulan dia sekolah terus periksa. Tapi keputusan dia amat baiklah. Lepas tu macam mana? Lepas didiagnose ada jalankan rawatan. Ya, rawatan kemoterapi lah. Sepanjang 2 tahun. Sepanjang 2 tahun, correct. Ui, panjang tu. Di KL dan di JB. Berapa kali seminggu bagi rawatan tu? Dia ada dia punya jadual dia. Ada yang seminggu sekali, ada yang 2 minggu sekali. Tetapi kebanyakannya seminggu sekali. Dia terpaksa berulang ke hospital. Apa rawatan yang dibagi? Kemo ada 2 jenis lah. Dia titis dan juga tablet dan juga steroid. Oh. Yeah. Bila masa titis tu dia sakit tak? Dia macam mana rasa dia? Saya rasa dia sakit lah. Memang sebab apa kita tengok kalau katalah apa nama semasa kemo masuk dalam badan dia, dia rasa tak tentu arah, ya. Dia rasa nak tidur tak ada selera nak makan, lemah, letih. Lepas tu 2 tahun berhenti. 2 tahun, ya, selepas 2 tahun berhenti, doktor kata anak you ni sudah tak ada ubat lagi. Maknanya bila saya tanya apa maksud doktor tak ada ubat, dia kata memang tak ada ubat lah, pasal rawatan dah habis. Jadi inilah aset ni yang saya sambung daripada start habis rawatannya sehinggalah sekarang. Sebab saya tahu produk ni adalah baik, sangat baik. Assalamualaikum. Selamat petang pada semua. Saya Zainuddin Ahmad, berasal daripada Kuala Pilah, Negeri Sembilan. Saya adalah pesakit stroke pada 1894 di Ceras. Pada pukul 3 petang saya kena, dan saya tak sedar sampai pukul 7 baru saya sedar. Saya Masita Istipada Cik Zainuddin lah. Suami saya stroke pada 18 hari bulan 4 itu hari. Pada jam pukul 3 petang lah. Semasa dia stroke tu, pagi tu saya dengan dia pergi ke hantar produk di Segambut. Dia tak ada apa-apa masalah. Memang dia sihat. Tapi apabila masa pukul 3, tiba-tiba anak saya panggil saya. Dia cakap, ibu, ayah sakit. Saya terkejut. Dia cakap, ayah mulut dia sudah berong. Sudah sengit. Saya pun terfikirlah, stroke ke? Saya cakap macam tu lah. Bila saya pergi dengan dia, dia peluk dia, bawa pergi tempat bilik lah, satu bilik. Dan ramailah kawan-kawan datang. Ada yang bagi SNE, Antakadi, macam-macam lah dia orang tolong. Dan telefon ambulan, SUKM. Saya pun naik ambulan pergi SUKM. Doktor pun cek. Dia cakap, bila kena? Baru kena pukul 3 tadi. Sampai SUKM pukul 4. Bila pukul 4, doktor tu tarik tangan saya. Dia cakap, suami akak ni saya tak dapat tolong. Sebab major stroke. Habis saya cakap, baru kena baru 1 jam, bukannya 1 hari. Saya cakap, memang tak ada. Cuma dia taruh air dengan pipe dalam hidung tu lah untuk makan. Lepas tu saya dah, harapan saya betul-betul dah hancur tu lah. Tak ada, saya rasa memang dia tak hidup lagi lah. Saya pun dengan tawakal saya kuatkan semangat dia dengan semangat saya. Saya buka handbag, doktor memang dah mengesahkan stroke. Saya bagi SNE Antakadi. Pukul 7 malam, lagi 3 biji nak 6 kotak SNE Antakadi. Dia boleh cakap dengan saya, sudah elok, dia cakap. Tapi mulut dia sengit lagi lah. Habis tu saya ada 3 biji, saya masuk je lagi dalam mulut dia. Lepas tu saya ingat kawan-kawan cakap, bagi cukup-cukup SNE Antakadi. Lepas tu bila dia dah baik, saya panggil doktor. Doktor, tanya abang awak ni. Tanya. Saya cakap, saya dah marah. Saya panggil dia, saya suruh dia tanya. Dia cakap, saya nak tanya apa? Dia kata, abang bukannya boleh bercakap lagi. Abang dah stroke. Dia kata, major stroke, akak faham tak? Dia kata, dia marah saya. Saya pun cubalah tanya balik. Saya cakap, saya dah tahu dah dia dah boleh angkat tangan. Dia
dia tanya, dia cakap, bang, apa hal dia tu? Dah elok dah. Tu. Apa yang elok tu doktor tu? Tangan dia memang dah bengkok lah kan. Lepas tu doktor cakap angkat tangan. Dia angkat tangan, dia angkat kaki. Dia suruh tendang dia. Kalau abang dah elok, abang cuba tendang tangan saya kuat-kuat hati. Kawan ni pun agak dah elok kan. Ditondang lah kuat-kuat. Tercampak doktor tu. Bila doktor tu semua dah buat tarik tangan, tendang kaki, dia tarik saya. Kak bagi makan apa abang? Doktor duduk dalam ubat pagi, petang, siang, malam. Kenapa doktor tak dapat ubat kan? Akak bukan doktor, cakap. Habis apa yang kuning-kuning? Dia kata, saya bagi minum teh, saya cakap. Habis tu dia tak percaya. Saya nak buat kajian boleh tak kak? Dia kata. Tak payah, saya tak bukannya bahan kajian, saya cakap. Lepas tu dia suruh duduk dekat sana. Nak bagi bilik lah, nak bagi macam-macam lah istimewa dia nak bagi. Saya tak nak, saya pun tukar ke Mawar Hospital Seremban. Bila dah Mawar Hospital tu dia dah 90% dia dah baik lah. Yang 10% tu bila sampai dekat Mawar Hospital, doktor cakap ni lepas ni masuk bilik. Lepas masuk bilik besok pagi dia datang balik. Dia cakap besok pagi boleh x-ray kepala tak, scan kepala. Boleh cakap. Jadi bila dalam scan kepala tu, awak ni bukan sakit angin aman lah cakap. Dia tanya saya, ada accident? Tak ada cakap. Ada jatuh? Tak ada. Ada terhantuk? Ada. Bila apa pasal awak tak pergi hospital? Pasal darah beku dah dekat otak awak cakap. Ini menyebabkan awak stroke. Jadi saya terima lah. Lagi 3 hari boleh kita scan sekali lagi? Boleh? 3 hari lagi saya scan. Makan SNI 10 pagi, 10 biji pagi, 10 biji tengah hari, 10 biji malam. Campur SNI antarkadi. Jadi dalam mana tu 3 hari pergi scan sekali lagi. Dia scan dia cakap dah tak ada lagi dah. Jadi mungkin dia datang ke jantung. Scan jantung dia cakap yang enyap atas tu, dia cakap kuman. Saya tanya doktor, satu je saya nak tanya. Dulu hospital Kopilah ada hantar saya ke IJN. Pasal jantung saya ada sumat 2. Dia cek, dia kata tak ada, clear. Dia cakap, okey lah tu. Pada sampai 29 bulan 4 saya keluar pada hospital. Sebanyak 15 kotak SNI dan antarkadi campur saya makan. Masa tu, tahu you sangat meyakinkan itu SNI capsules. Masa itu macam mana you bagi abang makan? Saya gigit, saya pecah masuk dalam mulut. Sumat. Ambil air bagi, minum. Dia kunyah tu. Mulut dia berong. Saya masuk je. Dia memang bergantung pada SNI dengan antarkadi lah. 4 pagi dan 4 malam sekarang dah tak banyak dah. Sebab dia dah sihat. Tapi kalau badan dia rasa macam nak demam, kena tambah sikit lah. Masa hari kedua kan, doktor ada terperanjat tak? Kenapa dia punya stroke boleh sembuh? Hari pertama tu pun doktor dah terkejut. Terkejut ha? Doktor panggil dia dekat abang 1000 dalam 1. Doktor tu cakap dia lama di hospital ni belum pernah dia tengok orang stroke, dia dah sahkan stroke boleh berjalan balik. 大家下午好，这个是我的孩子，他叫张明恒，今年6岁。他在他2岁的时候，因为一次我在抹地的时候不小心他滑倒，所以他的脑部积血。你们看他的伤口很深。当时候他脑部积血呢，被送到医院的时候，他曾经休克了几分钟。经过抢救的时候，医生说，如果不在1个小时内做手术呢，他的性命就有危险了。当时候，我们立刻把他送到马六甲的马国大医院，做了这个脑部手术。手术很成功，可是呢，医生跟我讲了一句话，就是我的孩子可能不能够走路了。我当时候听到这个消息的时候呢，真的是很不能够想象到我要做的是什么东西。在医院里住了1个月的时间，
住在医院住了1个月的时间，我们才可以出院。回到家里的时候呢，他真的是一步也不敢踏在地上，他真的是很怕在走路。然后呢，我每天教他学会走路。2岁的孩子，我再教他一次，再学怎样来走路。教了足足1个月的时间，他才可以开始再学会走路。然后他因为意外，他不能够再自己走路，他的动作很慢了。而且自从这个意外之后呢，他的记忆力也变到很差了。他4岁，我送他到学校上课了1年。5岁的时候，他的老师跟我讲，他完全吸收不到4岁的课程，他比其他的学生很差。然后呢，而且他的眼睛也有一边是懒惰眼。医生说，如果是小孩子不医呢，他的眼睛会看不到了。然后呢，有一天我的叔叔跟我介绍了这个 YSD， 我给他吃了之后呢，他有很大的反应，只是2个星期而已，他就能够自己上下楼梯，而且是不需要我再带他的。而且呢，他的读书方面呢，spelling 啊、ejaan 啊、听写啊，全部都可以每次都可以对到完。现在呢，他什么情况？他现在读几？现在他的懒惰眼已经跌到是只是很低而已。他本来是蛮严重的，这个眼睛。哦，他吃了这个，只是2个星期就有很明显的效果了。Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam hormat. Apa khabar semua? Okey, tuan-tuan dan puan, anak saya Nurbaitul Syarikin binti Muhammad Husin, nama saya lah ya, kan. Okey, masalah yang anak saya hadapi, dia bukan seorang yang sakit daripada lahir ya. Dia seorang yang sihat, dan di sini saya nak cerita sedikit tentang puteri saya yang seorang. Saya berkahwin 5 tahun, tak punya anak, dan selepas 5 tahun saya dapat seorang anak, dan seorang anak ni dah berumur 15 tahun sekarang ni. Okey, di sini saya akan tunjukkan apakah SLE. SLE adalah sejenis penyakit kronik yang berlaku akibat kecelaruan sistem ketahanan tubuh, yang mana penyakit ini boleh membawa, sebab penyakit ini lagi jahat daripada kanser, tuan-tuan ya. Dia kuman dalam darah dan dia akan ikut ke mana dia nak berhenti. Ada 13 organ dalam badan, kalau dia serang terus 13 organ. Bukan 1, bukan 2. Okey? Bagi pesakit SLE, virus antibody yang terhasil menyerang sel-sel tubuh sendiri. Mana-mana organ di dalam tubuh pesakit boleh mendapat serangan dengan menunjukkan gejala yang berbeza. Okey, antara gejala dia, setiap pesakit mempunyai gejala yang berbeza. Antara dia, gejala SLE lazim sendi bengkak, sakit, ya, orang akan suspek rheumatoid, iaitu kanser tulang. Kanser pada tulang, dan dia akan hilang selera makan, dia akan hilang selera macam-macam lah. Kalau dia makan pun dia akan buang sama ada dengan muntah ataupun dia akan buang dengan air besar. Okey, saya layout benda ni biar mudah tuan-tuan tengok, tuan-tuan faham apa sebenarnya yang berlaku kepada anak saya. Ini masa lahir dia. Ini dia sihat, dia tak sakit masa ni. Jadi tuan-tuan perempuan boleh tengok, dia ni bukannya lumpuh dari lahir, tapi disebabkan penyakit. Disebabkan penyakit yang ada ni, bab kata orang, pokok yang ingin kita baca, setiap hari kadang-kala akan singgah agak ulik dia. Kita tak nampak ulik dia. Jadi langit tak selalu cerah, sedih tajuk kan. Inilah rupa dia. Di ICU hidup dengan mesin selama 125 hari, 4 bulan 5 hari. Bukan kita minta benda ni jadi kat kita. Dan benda ni pun kita tak tahu nak berlaku. Tiba-tiba aja benda ni jadi macam ni. Ini 3 hospital yang dia duduk, bermula Julai 2007 sehingga Januari 2009. 2 tahun tuan-tuan. Hari pertama UPSR di sekolah, hari kedua di hospital. Daftar balik sekolah dah tingkatan 2. Makna tingkatan 1 dia tak jumpa. Terus tingkatan 2. Dan baru ni PMR pun hari pertama ke sekolah, hari lain ke hospital agak. Ini simptom dia kesan alahan pada ubat. Bukan semua ubat boleh masuk dalam diri anak kita, dalam diri kita. Dia alah pada ibuprofen, dan apa yang berlaku tuan-tuan boleh tengok. Muka dia bengkak, keluar bintik-bintik ruam kat dahi dia. Lidah dia pun bengkak, anak tekak dia bengkak, dia sesak nafas. Ini yang berlaku pada anak saya di Hospital Melaka. Ini ayat tak berapa sedap kan. Sebab doktor cakap macam tu, bukan saya cakap. Dia kata 50-50. Tiap-tiap hari dia cakap dengan saya 50-50. Tak ada ubat. Selepas 2 tahun duduk hospital, keluar hospital, kaki kiri dia, yang ni paralyzed sampai ke peha. Makna dia nak pergi mana kena angkat dia. Lumpuh sebab ubat hospital dan juga sebab penyakit yang dia hadap.
Boleh nampak gambar kecil kat bawah ni, mesin oksigen yang bantu dia selama 125 hari. Tapi sebenarnya mesin ni bantu dia selama 117 hari je. Sebab hari yang ke-117 saya dah beri dia SLE. Bagi ubat SNE kat dia 5 hari dia dah tak guna lagi dah mesin tu. Mula-mula memang saya tak percaya pada ubat ni. 117 hari anak saya hidup dengan mesin. Isteri saya solat istikharah 7 hari nak bagi dia makan ubat ni. Lepas tu bagi hari ketiga dia jadi nazak. Dia jadi kritikal sebab kahak banyak keluar dari tekak dia. Jadi bila sedut kahak masuk hari kelima dia dah boleh keluar daripada ICU, dipindahkan ke ward ISO, isolation ward. Selepas 4 hari dia dekat isolation ward, dia cabut traki dia pula. Kesan tiup yang 30 cm panjang sampai ke paru. Buka malam, pagi besok dah makan roti canai tuan-tuan. Buka traki dah tak ada lubang dah. Orang lain 3 hari, 4 hari. Tak elok-elok lagi. Tapi dia makan masa tak sampai 12 jam. Okey, sebabkan penyakit dia kena ubat kemo 6 kali. Dalam masa 6 kali saya bagi dia ubat SLE, dia cuma ubat 4 kali saja. Itu pun rambut dia dah banyak gugur dah. Dah dia buat kemo untuk penyakit dia. Doktor pula bagi berita buruk kat kami. Dia kata kalau anak kami tak baik dalam masa 6 ke 7 tahun, anak kami akan lumpuh seumur hidup. Tapi tuan-tuan, apa saya nak cakap hari ini? Tapi kini dengan SNE, saya membuat rawatan 3 bulan sekali dan dalam masa 5 bulan, anak saya dah berjalan, tuan-tuan. 1001 penyakit, hanya satu penyakit saja tiada obatnya, iaitu mati, tuan-tuan. Belum ada ubat masuk mulut, orang mati hidup tak ada lagi. Dan kini, tuan-tuan, setelah 5 bulan mengamal suplemen SNE ini, anak saya, dia bukan pelukis. Bapak dia pun bukan pelukis, mak dia pun bukan pelukis. Tapi sebab SNE tangkap kepala otak dia bijak. Dia tengok gambar ni semua lukisan dia, tuan-tuan. Okey, saya ucapkan terima kasih. Ya, sekali lagi terima kasih kepada SNE. Assalamualaikum. Salam sejahtera semua je. Saya Azimah binti Aziz, berasal dari Kuala Terengganu. Saya mula ke Cimani dalam tahun 89. Lepas tu bulan 1 tahun 2009, kepala ni rasa macam pening seluruh. Bukan pening, dia rasa sakit seluruh kepala ni. Lepas tu saya ni kerja tukang masuk dekat hospital Kuala Terengganu. Lepas tu nak pergi kerja tu kena mata belah sini ni belah sini tak bergerak belah. Sebelah kanan sudah mata juling. Masa tu kalau dia nak bergerak tak boleh, hanya boleh tengok tegak sahaja. Sebelum ini dia memang boleh pusing. Kalau saya tengok kereta tu saya boleh bawa kereta. Saya tengok bayang 2. Dia tengok bayang jauh. Tapi mata ni terpaksa saya buat gini ya, sebelah. Tutup sebelah ke? Tutup sebelah yang sihat ni. Doktor suruh dia pakai cermin mata, kena tutup mata yang baik punya. Dia masa tu, dia pakai cermin mata kena tutup sebelah untuk bagi dia fokus. Untuk aktifkan dia punya mata ada masalah tu. Lepas tu? Lepas tu ada saya pergi rumah jiran lah. Dia kasih tahu, dia kata ada satu obat tu di SNE dia kata. Lepas tu saya ambil SNE 1, ambil Akatadi. Akatadi 1. 1 hari 4 kali makan. Sepasang. 1 SNE, 1 Akatadi, 1 hari 4 kali. Apa telah berlaku? Dalam rasa 2 minggu tu dia rasa macam semut-semut datang. Dia berhenti kat mata ni. Datang dari ni, dalam kepala. Sampai ke lombok mata, semut jalan sini, jalan sana sini. Jalan-jalan lah. Saya ambil lagi bulan kedua, saya makan 3 kali. 1 bulan sudah balik ke tengah kan? Boleh dah gerak ni. Itu bayang semakin dekat, semakin dekat. Bos kata tak payah buat kerja yang saya masuk tu lah. Cuma dia suruh saya basuh-basuh je. Dia tak nampak, dia kena cuci pinggan sahaja. Dia tak boleh buat tukang masak lagi. Masa itu dia rasa sangat sedih. Dalam 3 bulan tu bolehlah buang cermin mata ni. Bayang tu malu. Akak sekarang rasa macam mana? Boleh buat apa kerja lagi selepas you makan SNE? Boleh jadi tukang masak balik tak? Ya, kembali balik pada tugas. Bersyukur pada Tuhan. SNE ni kira penawar bagi saya. Dulu tak berani pandu kereta kan?
Sekarang boleh dah. Sudah boleh pandu kereta. Akak, saya nak tanya, berapa lama you tak boleh pandu kereta? Lama juga. Lama? Dalam dekat setahun kot dah babuk. Takut kemalangan ke? Sekarang, akak apa perasaan? Suka lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang Islam dan selamat petang pada yang bukan Muslim lah. Jadi saya ni nama Zainal bin Surwanda, umur 49 tahun, pesara awal, pesara kerajaan. Saya berasal daripada Kuala Lipis, pada Tengku, di sempadan Gua Musang sana. Saya ni tuan-tuan nampak sehat, tetapi saya menderita berak berdarah sejak hampir 25 tahun dulu. Tapi yang paling serius 10 tahun yang akhir inilah saya berak berdarah tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semelik. Mungkin kerana pemakanan. Dan doktor mengesahkan penyakit saya ni penyakit yang berulang-ulang. Lepas tu ada orang tanya, tak pergi ke jumpa doktor untuk berubat? Saya dah tanya doktor, doktor kata boleh tapi kena operate. Tapi saya takut nak operate. Dia lepas operate, dia tak boleh buat kerja berat. Tuan-tuan tahu, bila saya berak tuan-tuan, dia memancut keluar. Dan bila saya berak tuan, dia macam tai kambing. Tuan-tuan kalau tengok jadi macam saya tuan-tuan, bila berak menitik tu, tuan-tuan nak kalau orang yang macam saya, dia akan pensan. Sebab dia mabuk darah. Saya kena macam tuan-tuan hampir 25 tahun. Tapi sejak akhir-akhir inilah, 10 tahun yang kemudian ni, dia semakin serius. Isi punggung tu dia keluar tuan-tuan. Tapi alhamdulillah tuan-tuan, selepas saya makan SNE ini, lebih kurang dalam selepas saya makan 2 pagi, 2 malam, dia berak tu, tahi tu dilembut. Dan menyebabkan darah tu boleh berhenti serta-merta tuan-tuan. Sebelum ni, saya dah makan ubat lain yang menyebabkan berak ni berhenti berdarah. Saya dah makan, saya pernah makan. Tetapi kesan dia ada. Dia jadi apa? Punggung saya jadi pedih tuan-tuan. Dia jadi pedih, dia berak tidak tak cantik. Dia macam dia cair dan dia keluar lendir. Tapi bila saya makan SNE ni tuan-tuan, dia tahi tu lembut, panjang saja, mana paling lega. 4 hari selepas saya makan SNE ni tuan-tuan, itulah pertama kali dalam hidup saya berak paling sedap. Saya nak berak lama saya takut. Kadang-kadang sampai saya nak pitam. Tak berak lama saya tak puas lah kali tahan. Sebab itulah mungkin bila lama dia terlampau lama dalam perut, agaknya 8 jam lebih, itu yang jadi keracunan yang menyebabkan saya kena penyakit alahan. Ini mata saya tuan-tuan, ini kepala saya tuan-tuan. Dia macam kelemumung. Bila saya mandi tuan-tuan, dia macam ada daki. Itu kelemumung. Itu saya kena penyakit alahan. Saya tak boleh macam orang tadilah. Tak boleh kena makan soto, makan udang, semua tak boleh. Sekarang tuan-tuan, cili semua banyak mana pun saya boleh makan sekarang. Dan penyakit mata tadi tuan-tuan, doktor mengesahkan saya ada pendarahan dalam mata. Tapi alhamdulillah selepas saya makan produk SNE ini, mata saya yang ada darah beku tu dah hilang sekarang. Jadi itu sajalah. Jadi saya ucapkan terima kasih lah. 其实我这个孩子啊，已经是有2年没有读到书了。在2年前的时候，他是突然间有这种事情，肚子肿胀，到最近才1个多月才开始读书不了，因为考试要到了。之前是一个很活泼的人，还可以跳很多的 hip hop 哦。我突然间啊，你看，在医院，在4月17号的时候，其实那时候在医院啊，他也是看到这条拜来的时候啊。他已经是在哭了，因为一个小孩啊，很活泼的啊，导致到了变成忧郁症。有看到这些黑黑的东西吗？现在黑黑的，里面是中药草。通常我们是放屁啊，是不是越放肚子的风会小的？他的问题是越放就越肿。这医院的报告出来的时候讲，可能这个中药草里面会有一点少许的类固醇，只是靠泻药灌肠，只是给他排他的大便。
3个星期大便啊，只是好像一个有messi啊，1粒罢了啊，小小粒。他大量的灌肠，又吃泻药，都是帮不到什么的效果，导致到他有便秘的问题。有看到吗？肚子好像四四方方。这个问题啊，很多医生都是检查不到，到底是什么事情？像刚才的 report 已经有看了，医生都是讲你没有事，不过我不知道你到底是什么事情不能排便。2年前开始的时候啊，全吉隆坡的医院啊，很多医生，很多精神科、肚子的，包括开刀的、肠胃的，种种，忧郁症的、忧郁症科全部都来找他，都要讲这个 case 我们要接，当这是研究业。我们都是肿这边的嘛，不过他是肿在上面，靠近心脏，整个人，你看跟现在。你看它好看吗？以前是肿，现在是肥哦。因为以前这个时候啊，你看它这样子肿啊，是整天不用吃东西的，吃东西不能吃，不过一直放屁，肚子就一直肿，越肿就越高。东找西找，什么东西、什么垃圾都给它去尝试、去试，所以吃到它的肠胃不能蠕动，完全一直肿胀。这个在2个月前、2、3个月前，因为它已经完完全全的恢复了。我们也是要多谢公司的产品，在短短的时间啊，2、3个月就尝试了，真的是完全有看到它的效果。何况是在2个星期里面啊，就看到它好转，可以吃东西，肚子已经消了。因为以前是变成一个痴痴呆呆的小孩嘛，对吗？我们也是觉得很害怕。不过自从治疗天资过后，他连画画都可以画出一个很感动的图画出来。没有这样棒的产品，我们也是不能讲这样快的时间把我的孩子可以恢复到现在，同时的还可以玩很多游戏，又可以跳回他的最喜欢的 hip hop。我也是谢谢公司，谢谢。